Okey, so paparan saya record, so saya boleh nampak lah Mazlam start recording. So record untuk video yang kita bentangkan sini, so evidence yang kita mengajar ataupun kita bentangkan sebenarnya kita ada recording. Okey, apa kelebihan ni cikgu So bila kita mengajar dekat sini, bila kita start record, jadi cikgu boleh gunakanlah aplikasi yang cikgu buat video tu untuk cikgu videokan. So kalau pengetua ke atau pentadbir ke kata kita tak buat kerja, sebenarnya kita ada dah bukti yang mengatakan kita dah sebenarnya kita dah belajar ataupun kita mengajar sebenarnya pelajar-pelajar kita dan kita cuba akses. Okey. So ini fungsi chat. Saya tak tahu masing-masing ada tak fungsi chat. Okey, saya contohnya saya chat salam. Okey, ni fungsi chat. So kalau cikgu akan nampak fungsi chat show conversation ni, cikgu akan nampak paparan saya yang saya klik salam ni lah. Okey, cuba balas dekat chatting. Tak ada Okey. Saya tak pasti, mungkin cikgu masuk sebagai guest, dia tak ada kod paparan tersebut. Kalau cikgu log in pakai akaun MOE, insyaAllah adalah benda ni. Okey, yang ni show participant. Okey, baik. Kalau cikgu dah create meeting, maksudnya inilah paparan meeting. Cikgu create saja meeting. Cikgu akan nampak macam ni. Senarai, kalau saya klik dekat participant, dia akan keluar semua senarai participant. So setakat ni ada 18 yang mengikuti webinar hari ini. So apa yang saya boleh buat sekarang, berbeza dengan Zoom, saya tak pasti Zoom dia boleh buat ke tidak, tapi di Teams, saya boleh mute all sebagai salah seorang salah seorang moderator ataupun sebagai pengendali. Saya boleh mute all. Kalau saya klik mute all, so secara automatik semua akan senyap. Saya seorang je bercakap. So kita nak mengelakkan student yang banyak cakap ataupun tiba-tiba dia masuk-masuk, ni group apa. So untuk mengelakkan benda macam tu, so kita dah boleh buat perkataan mute all. Dan sebenar kita pun kena ada satu rule yang kita kena tetapkan semasa webinar ni. Sebab dia bukan apa, keterujaan semasa nak masuk dalam Zoom ataupun video conference ni, dia terlalu teruja sebab bila nampak muka masing-masing, lepas tu duduk dalam satu platform yang boleh communicate, kan, dia boleh membawang apa semua. Jadi dia macam-macam ada karakter ataupun perangai anak-anak murid kita. So sebelum kita nak buat sesuatu untuk conference apa semua, pastikan kita sediakan dahulu macam ni lah. Cikgu nampak tata cara semasa berada dalam talian webinar. Macam ni yang kami letakkan, pastikan off webcam, off mikrofon, gunakan chat conversation untuk sebarang pertanyaan, tidak membuat sesi rekod. Sebab ada seorang yang buat rekod, dia tak boleh orang lain buat rekod dah. Kalau orang lain ambil alih untuk rekod, maksudnya recording tu akan stop. Tu yang kesan paling kita rasa tak elok lah, sebab bila kita start record, orang lain nak rekod, dia akan tindan dengan recording kita, recording kita akan stop. So tak boleh lancar lah. So benda ini yang kita kena buat dahulu untuk bagi peraturan sebelum kita start webinar. So yang ni makluman lah. Okey, baik. Kenapa perlu off webcam dan perlu off mikrofon? Pertama sekali, kita bila webinar di rumah ni bahaya sebenarnya. Sebab kita tak tahu latar belakang ataupun orang-orang yang datang secara mengejut di belakang kita. Sebagai contoh, kita dah betul dah pakaian kita menutup aurat apa semua, tapi tiba-tiba anak kita datang, dah mulalah kita pun halang-halang tak boleh, tapi orang lain nampak. So itu yang banyak viral video-video conference sekarang, yang tak sedar benda tu dah dipaparkan. Sebab benda ni recording. So bila record akan nampak. So ini privacy yang kena jagalah. Yang kedua, suara. Yang ni bila saya terlibat dalam digital classroom, bila kami invite semua cikgu-cikgu masuk dalam meeting, bayangkan dalam 250 orang yang masuk, siap ada dengar isteri bergaduh dengan suami. Dia lupa off mic, jadi keadaan itu cepat-cepatlah admin terpaksa mute all. Sebabnya kita tak sedar yang dia on mic, tiba-tiba berlaku pergaduhan antara suami isteri macam itulah. Tak habis-habis duk mengadap laptop gini kan, dengar benda itu. So bila ada seorang bercakap, sebenarnya kita boleh nampak ni bold, tanda bold kepada nama-nama ni. So itu tandanya cikgu-cikgu tengah bercakap. So contohnya kalau saya tengah bercakap ni, cikgu akan nampak nama Muhammad Rino Mazlam ni warna hitam bold. So maksudnya saya tengah bercakap sekarang. So
Ini yang kata bahaya bila kita tak mute dan unmute, tak off video. So bila kita buat sesi Q&A, question and answer, barulah kita mohon kepada student untuk on camera ataupun on microphone. So itu adalah rule tata cara semasa menjalankan webinar. So ini yang perlu ditekankan kepada student sebab kita tak nak gangguan semasa webinar berlaku. So ini paparan dia seperti mana yang cikgu nampak. Baik, untuk create Teams. Baik, saya ajar sedikit macam mana cikgu nak buat meeting ni cikgu. Baik, untuk cikgu nak create Teams, baik, cikgu klik dekat Teams, cikgu akan dapat paparan seperti ini. Baik, apa yang berlaku sekarang adalah macam mana kita nak create kita punya group Teams kita, maksudnya meeting kita. Okey, dekat atas, okey baik, cikgu jangan tengok saya atas ni, saya BTPN Selangor ni sebenarnya saya gunakan akaun admin DC, admin Digital Classroom. Dekat atas ni cikgu boleh check sama ada cikgu pakai akaun MOE atau tidak. Pastikan cikgu pakai akaun MOE, barulah cikgu boleh create team. Kalau cikgu pakai Gmail biasa, insya-Allah tak ada lah benda ni. Sebab akaun Gmail biasa kalau cikgu nak pakai Teams, cikgu kena bayar. So kalau pakai akaun MOE, insya-Allah benda ni free. So untuk cikgu create team, baik, cikgu akan klik dekat join or create team dekat atas. Boleh ikut saya tak? Ada yang Teams masing-masing tu kalau tapi tak boleh buat. Cikgu kena tengok dekat phone apa yang saya tunjuk ni dan cikgu kena buat dalam laptop. Tapi kalau ada satu laptop dia dah buka sekarang ataupun cikgu dah menggunakan laptop, so cikgu tengok jelah dulu, nanti explore sendiri. Okey, ada aktiviti chat, Teams, assignment di sebelah kiri ni. Cikgu akan dapat paparan aktiviti, chat, Teams, assignment, kalender, call atau file. Cikgu klik dekat Teams, cikgu akan dapat paparan seperti ini. So bila dapat paparan seperti ini, cikgu klik dekat join or create team. So cikgu akan dapat paparan macam mana inilah. Okey, baik. Apa yang cikgu kena buat, ada certain meeting dia bagi code meeting. So untuk dia bagi code meeting, cikgu kena masuk dekat sini lah. Tapi bila cikgu yang nak jadi sebagai admin untuk create program tu atau create meeting tersebut, cikgu klik kat create team. Okey, contohnya saya create team, saya pilih je mana-mana, saya ambil kelas lah. Okey, so nama kelas dia adalah kelas pengurusan stres semasa PKP, SMK Chinese contohnya. Okey, saya nak buat pelajar ni adalah semua pelajar tingkatan 5. Okey, ni dia punya description . Okey, next. So saya create team. So saya akan dapat paparan berkenaan dengan saya punya group Teams. Sekejap kita bagi masa . Okey. Ada yang sekejap. Cikgu dapat paparan saya ke tak? Okey, ada yang share desktop ada yang share desktop dia. Okey, tak apa, saya masuk semula. Ada yang share kena desktop. Tengok dulu je dulu ni. Okey, dapat tak paparan team saya ni? Tak nampak. Nampak. Nampak Okey. Tadi paparan Kak Win rasanya. Ada yang share screen. So bila ada yang share screen tu yang nampak screen cikgu tu. Baik. Okey, bila kita klik tadi untuk pengurusan stres. Okey. Kat mana nak klik tu? Okey, saya klik dekat team. Okey, ada aktiviti. Baik. So, akaun email, akaun Yahoo, cikgu tak akan dapat paparan seperti ni cikgu. Tak akan ada. Alamak. Hanya akaun MOE sahaja yang boleh create team atau join. Tapi yang create team tak boleh.
So kalau account MOE, cikgu akan dapat macam ni lah. Join a create team. Join a create team. So cikgu akan create team. Dan klik kat situ, cikgu akan dapat tips yang saya buat tadi lah. Ini yang saya buat. So cikgu boleh masuk. Inilah teams cikgu. So untuk cikgu invite pelajar-pelajar, dia ada beberapa cara. Pertama sekali link. Yang kedua cikgu add satu-satu. Okey, untuk add satu-satu ni lah cikgu terpaksa klik dekat pengurusan add member. So add member ni kalaulah cikgu ada akaun student yang MOE ni, cikgu type saja dia punya depan dia, semua nanti dah semua list akaun student. Kalau rajin cikgu dapatkanlah semua akaun tersebut lah. Kalau tak rajin, cikgu klik dekat link yang cikgu nak create. Baik, untuk create link, saya sebenarnya kena on video. Dekat Meet Now ni, bawah ni, conversation ni, ini adalah platform cikgu yang berada dalam Teams lah. So, apa-apa nanti student akan dalam ni. Di mana apa Teams yang ada, okey. Kejap eh. Okey, baik. Untuk cikgu create Teams yang macam mana yang kita buat sekarang ni, saya sebagai admin yang buat untuk Teams ni, cikgu klik je dekat lambang Meet Now ni, untuk video ni, cikgu akan dapat paparan seperti video call. So, cikgu klik Meet Now dan terus online kan video, dan cikgu akan dapat paparan video conference yang cikgu boleh mengajar lah. So sampai setakat tu saya tak boleh buat untuk sama seperti hantar link yang saya hantar ke Telegram, sebab kalau saya on yang tu tertutup lah kita punya webinar malam ni. Jadi saya buat setakat ni untuk cikgu video conference kan, nanti cikgu boleh buat dengan anak. Okey, ada 2 device atau 3 device, cikgu guna akaun MOE cikgu. So cikgu Meet Now dan add anak cikgu ataupun add lah suami cikgu ke, buat untuk meeting dalam ni. So macam mana cikgu kat sini Nak tanya kawan dia. Okey. So ini paparan untuk sedikit berkenaan dengan Microsoft Teams. Ada soalan? Soalan saya, Okay. tadi Cikgu Wan kata kita cuba try buat dengan anak dengan suami kita kan? Okey, so yang akaun anak dengan suami tu kita masuk ikut guna akaun apa? Dia macam ni, kalau kita yang invite, orang yang kita invite tu tak kisah sama ada dia pakai akaun apa. Sebab dia fungsi sekarang adalah admin untuk create. Admin untuk create mesti pakai akaun MOE. Sebab kalau kita pakai akaun Gmail, nescaya akaun Gmail cikgu tu tak boleh create Teams. Sebab dia berbayar. Teams ni kalau cikgu tengok tadi berbayar lebih kurang dalam $90 lebih kurang gitulah untuk sebulan. Tapi semuanya dah telah diberi kepada portal digital learning, iaitu kepada government. Ini kita boleh pakai percuma lah. Yang cikgu pakai sekarang ni 2 jam 11 minit ni, saya on dari pukul 8 tadi kalau tak silap saya dah on dari pukul 8. So setakat ni 2 jam masih lagi stabil dan tak berhenti macam Zoom. Zoom cloud meeting cukup 40 minit dia off. Tiba-tiba kita pun tertutup. So kena buat balik, kena invite balik. So kalau nak mengajar, nak bagi ceramah sejam, tak boleh lah. Tapi kalau nak buat sesi kaunseling setengah jam, insyaAllah sempat. Tapi seperti saya kata awal tadilah, Zoom ini tidak selamat sebab dia ada masalah dia yang sekarang ni tak selesai, iaitu menyalahgunakan data kita. So saya tak prefer untuk cikgu-cikgu gunakan Zoom lah. Berbeza kalau cikgu nak gunakan untuk video conference macam ni, cikgu gunakan Skype ataupun gunakan Teams. So untuk Teams ni sebenarnya kita gunakan Skype sebenarnya, Skype yang di-embedkan dalam Teams. Tapi kalau Skype yang asing tu, itu pun bawa Microsoft sebenarnya, tapi kita tak masuk dalam Teams. Jadi
untuk create Skype dia berbeza untuk macam create Teams. Ada satu lagi adalah Google Meetup. Sama je konsep dia. So ini sedikit mengenai ni. Jadi kalau cikgu nak invite anak atau suami, dia tak kisah sebenarnya. Macam ada cikgu-cikgu kita ni, dia masuk atas nama guest. Guest ni maksudnya tetamu saja. Type nama dan terus masuk, betul tak? Dia type nama saja, dia terus masuk. Dia terus masuk meeting. Dia tak ada masuk ikut email. So itu orang yang nak masuk, nak join. Dia tak ada kena-mengena dalam untuk buat. Tapi kalau nak buat, pastikan cikgu pakai akaun MMI. Okey, ada soalan lain? So Iwan, kalau kita nak invite budak untuk join kita punya kelas kan? So kita kena minta dia, tak boleh join sebagai guest lah kan? Kita kena minta dia pakai MOE je lah kan? Seeloknya pakai MOE sebab data budak pun track kepada PPD atau JPN berkenaan dengan data penggunaan Google Classroom, akaun MOE tu, cikgu pun sama. So better baik kita ajar dia orang guna MOE, akaun MOE. Sebab banyak kelebihannya. Sebab budak pun dia boleh akses dalam portal digital learning. Dia boleh gunakan dekat situ platform tu. So tak adalah kita katakan dia orang guna banyak akaun. Jadi kan bila dah pakai akaun Gmail, pakai akaun Yahoo, kan nanti dia lupa akaun G yang 1513 apa semua tu, akaun MOE. So bila dia lupa, dia tak gunakan, jadi sayanglah. Sebab penghantaran kerja-kerja cikgu-cikgu PDPC, dia orang hantar gunakan perkataan platform Google Classroom. So Google Classroom ni rugi kalau budak-budak tu tak gunakan. Okey, saya tunjuk sedikit macam mana platform pelantar Google Classroom. Cikgu dapat tak ni? Dapat tak? Okay, nampak. Paparan muka depan saya ni. Okey, nampak. Nampak. Okey, ni paparan untuk paparan KPM punya Google Classroom. So menu guru, kalau cikgu tengok, inilah paparan yang ada di platform Portal Digital Learning. Terlalu banyak dalam ni sebenarnya. So bahan PDP ada, surat apa, aplikasi apa semua, saya imbas sekali lalu lah. Okey, saya tengok Padlet, Blank Space, Eraser, Plickers, Quizy, Kahoot. Yang Kahoot ni kita main masa di Temeloh dulu kan. Ada apa nama college tu yang suruh kita jawab kan menggunakan Kahoot. So apa nama? Picom. Ya betul. So dia gunakan Kahoot. So benda ni duduk dalam satu platform je. So cikgu tak payah dah nak type benda-benda tempat-tempat lain sebab dia dah embedkan ataupun dia dah masukkan dalam satu platform. So kalau cikgu nak buat Padlet, cikgu guna Padlet ni. Kalau nak pakai Blank Space, yang ni kena belajar lah ni. Quizy, cikgu mungkin dah kena pernah dengar. Kahoot, Wakelet ni, Tinkercad. Yang ni semua benda ni dah memang di-embedkan kalau nak gunakan dalam ni. So menu guru kalau digunakan, dia duduk terlalu banyak dekat sini sampai cikgu pun tak sempat nak explore apa yang ada kat sini. Okey, so kalau kita tengok pembelajaran dia dalam rumah, sekejap ya. Saya buka. Okey, ini sumber digital. Inilah Google Classroom. Ya, cikgu klik dekat pembelajaran di rumah, digital di rumah, cikgu akan dapat paparan Google Classroom, Google Hangout Meet. Yang ni Google Hangout Meet yang kata buat video call tu. Okey, dia sama juga Microsoft Teams dengan OneDrive. OneDrive sama dengan Google Drive. Google Hangout Meet dia ada sama dengan Microsoft Teams. So Microsoft Teams sebenarnya hampir sama dengan Microsoft dia sama dengan penggunaan dia dengan Google Classroom. Tetapi Google Classroom ni dia dah duduk dalam satu tapak. Okey, saya buka Okey, so Google Classroom yang ini paparan cikgu-cikgu lah. Contohnya kalau cikgu buat subjek geografi, dia ada subjek geografi. Dalam subjek geografi contohnya saya buat macam ni, Ladap ICT. Dalam Ladap ICT saya boleh create classwork. Yang ni saya tunjuk ni, cikgu jangan kata laju sangat. Ni bukan dia kena ajar ni. Bukan, ni adalah paparan cikgu-cikgu yang mengajar. Paparan cikgu-cikgu PDPC. So cikgu, kalau cikgu PDPC kata gunakan Google Classroom, cikgu tak terkejut lah. Maknanya cikgu dapat berdedahan sebenarnya. Walaupun dia orang tak bentang pun depan kita cara nak guna kan. So cikgu tahulah sedikit Okey, macam mana cikgu gunakan, dia akan masuk ke classwork. So dalam classwork ni contohnya saya nak masuk create. Kemudian saya buang. Okey, contohnya. Kejap Okey, ni contoh classwork ni. Saya createkan topik. Saya masukkan topik saya adalah berkenaan dengan counselling.
individu. Contoh, kaunseling kerjaya. Okey, saya add dekat sini kaunseling kerjaya. Okey, so paparan kaunseling kerjaya ni bila saya klik dekat sinilah data saya nak masukkan. Okey, sebagai contoh, saya nak masukkan lesson dekat sini Okey, saya masukkan lesson. Oh, no lesson yet Okey, jap. Okey, create counselling kerjaya. Student can only topic we publish post. Oh, tak ingat dah ni. Okey, kejap ada soalan macam ni lah. So, kita hantar PDF, kita hantar bawah PowerPoint. Dekat sini student akan tengok. So, setakat ni saya dah hantar 11 sign in. Ni nama-nama yang cikgu yang terlibat dengan saya contohnya. So, saya hantar ke dia orang kat sini. Saya assign. Assign ni maksudnya saya bagi kerja rumah. Ataupun saya bagi dia orang tugasan. So, saya hantar dan dia orang akan dapat. So, bila dia orang dapat saja data, maklumat berkenaan dengan saya punya bahan tadi, ini bahan ni, IKP, inventory kecerdasan pelbagai ni. So, dia orang jawab dan dia orang balas balik dekat sini. So, saya akan dapat data kat sini. So, bila dah ada hand in, maksudnya dia orang dah hantar balik ke saya. Daripada 11 yang saya dah hantar ke dia orang akan hantar balik ke sini. Saya boleh tahulah siapa yang hantar. So, ini fungsi Google Classroom. Ni yang cikgu PDPC buat. Sebenarnya kita pun boleh buat. So, sebab itu kata kaunselor pun ada sebenarnya tapak. Dan student kita bukan kelas. Student kita adalah semua pelajar. So, bayangkan kalau kita buat satu topik dekat sini berkenaan dengan kerjaya digital. Okay, so kita create classwork. Kita create assignment. Kita masuk assignment. Kita bagi berkenaan dengan assignment kita. So, dekat sini lah kita bagi. Contohnya, kesan gadget. Gadget kepada pelajar. Okay. So, kita bagi dekat sini, kalau contohnya hari esok atau minggu depannya kita nak sampaikan taklimat ataupun ceramah berkenaan dengan kesan gadget kepada pelajar, tapi dekat sini kita dah bagi dulu kerja orang kata apa, kerja rumah dekat pelajar untuk dia check dulu bahan yang kita edarkan. Sebab nanti bila ceramah bila kita sampaikan ceramah kepada pelajar dia dah ada basic informasi awal berkenaan dengan kesan gadget. So, ini yang dipanggil Flip Classroom. Flip Classroom, cikgu menyediakan bahan dahulu sebelum pelajar masuk ke kelas. So, sama konsep macam kita yang saya bentangkan dulu berkenaan dengan video. Kita create video dulu dan bagi kepada budak dahulu sebelum esoknya. Ini sama konsep dengan penggunaan Google Classroom. So, Google Classroom ni yang kita bagi kerja awal kepada pelajar menggunakan platform Google Classroom. So, esoknya ataupun minggu depannya, maknanya pelajar dia dah bersedia dah dengan apa bahan yang dia ada. Maksudnya dia dah dapat dah pengetahuan awal berkenaan dengan apa yang kita nak buat. Okay, so saya tak nak sentuh berkenaan dengan Google Classroom lah. Ni dah tajuk cerita lain. Okay, so ada soalan lagi berkenaan dengan Teams? Tak ada, saya bagi topik kedua. Tinggal lagi 15 minit lagi. 15 minit berkenaan dengan Microsoft lah. Okay dah, tak ada Baik, kita pergi ke Microsoft Educator Center. Yang ni yang ada rakan-rakan kita bertanya sebab bila siapa yang mengikuti webinar, cikgu saya tak tahu cikgu berada atau tidak dalam Digital Classroom Malaysia ni. Siapa yang ada dalam ni? Saya nak tanya. Ada. Saya ada. Okey, saya ada. Siapa yang ada dalam Digital Classroom Malaysia ni, insyaAllah lah dia akan terlibat dalam webinar-webinar yang telah dianjurkan oleh Digital Classroom. So, bila yang ni contohnya malam ni dia orang ada webinar bersama. Nak join. Apa dia? Nak join Digital Malaysia tu. Sekejap. Saya hantar link dekat Telegram kita Hantar link. Wow. Ada soalan dekat sini. Kita jadi ni. Tekan kalau nak join semula tak dapat. Secara dia hanyalah murid yang memerlukan bantuan khas kenal. Ini link Telegram di Classroom Malaysia. So webinar ataupun banyak macam contohnya 2 hari lepas kita bersama dengan pengarah Melaka.
minggu sebelum 31 bulan 29 tak silap saya bersama dengan pengarah Johor. Saya tak pasti pengarah pendidikan Pahang masuk ke tidak, okey. Dan admin Digital Classroom, saya lah sebagai salah seorang admin dari Digital Classroom tu. Nak masuk dalam kita akan bawa juga input tu, apa macam ni kalau read input. Mungkin kita akan bawa menteri kot untuk bercakap berkenaan dengan cikgu-cikgu. So tak tahulah tarikh bila kalau dapat apa semua. So kita pun tengah deal dengan pengarah pendidikan kita, Dr. Habibah. Pun sama, kita tak tahu tarikh bila. So apa yang dapat dekat sini adalah cikgu akan berada dalam satu kelompok bersama dengan guru-guru berkenaan dengan PDPC, teknologi tool PDPC. So apa yang saya nak tunjuk sekarang adalah berkenaan dengan ini cikgu. Okey, cikgu ambil kod ni dulu cikgu. T-MME2AF620. Type je dekat Microsoft Word ataupun type je dekat tulis je dekat kertas ke apa. Cikgu ambil paparan ni TMME2AF620 untuk cara macam mana kita nak daftar di MIE, Microsoft Innovative Educator ataupun Microsoft Educator Center MEC. Okey dah cikgu? Dah. Okey dah Baik, untuk mengisi yang ni kalau cikgu berada di DC, di channel DC ni akan ada bila habis saja webinar akan ada bagi kod untuk redeem. Tu konsep, sila redeem di Makassar Education Center. Jadi untuk redeem kod tersebut, cikgu pergi ke Google, cikgu tarik Microsoft Educator Center. CNTR. Okey, cikgu akan dapat ini Microsoft Educator Center. Dapat cikgu? Okey, semua buat tau. Dapat. Nanti tak boleh nak redeem pula. Okey, Microsoft Educator Center, cikgu klik Microsoft Educator Center. Baik, cikgu akan dapat paparan seperti ini. Dapat? Okey. Okey, dah dapat Tak dapat bagi tahu. Kalau kata laju bagi tahu. Dapat. Okey, dah dapat macam ni, cikgu sign in. Sign. Okey. Sign in. Baik, kalau cikgu tak ada account, cikgu create one. Kalau cikgu dah ada account, cikgu nak pakai account Gmail cikgu. Okey, contohnya cikgu create one. Okey, apa yang cikgu dapat bila cikgu create one, cikgu sebenarnya masuk paparan ke Microsoft Educator Center. Okey, boleh tak siapa-siapa yang boleh share screen? Saya tunjuk cara macam mana nak daftar. Boleh siapa share screen phone ke, kalau ada phone lah. Kalau ada laptop, boleh share screen laptop dia untuk cara daftar mereka. Ada? Guna akaun MOE boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak show sebenarnya sebabkan kita bukan kita kata tak nak. Jadi agak susah juga kalau kita nak gunakan akaun MOE sebab dia dah bercampur dengan kita punya pembelajaran kita yang menggunakan platform MOE. Better baik pakai akaun Gmail yang sentiasa kita guna. Sebab kita lepas ni nak masuk, tak ada lah. MOE ni dia kerenah dia. Lepas login. Itu kerenah MOE punya account. So baik kita pakai akaun Gmail. Guna akaun Gmail sendiri boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, siapa boleh offer untuk share desktop untuk isi? Gmail.com. Sebab orang lain pun boleh tengok macam mana cara nak daftar share desktop. Tak boleh. Tak nampak. Gmail tak lepas. Okey, macam ni. Okey, sekejap saya tunjukkan cara nak daftar kejap. Okey, cikgu dapat paparan sebelum macam ni. Okey, sekejap. Okey, cikgu pergi ke Google. Cikgu tarik office.com. Okey, pedulikan yang Educator Center ni, cikgu pergi ke tab yang kedua, cikgu pergi klik office.com. Cikgu akan dapat paparan seperti ni. Okey dah? Okey, cikgu klik Office 365 login. Okey, cikgu akan dapat paparan Microsoft Office macam ni. So dia Okey. dah. Okey.
Di office.com ni lah cikgu boleh register akaun cikgu. Okey, sign in. Dia akan kembali balik macam ni. So, cikgu type contohnya saya nak buat akaun saya Yahoo pun tak apa cikgu. Kalau cikgu ada Yahoo pun tak apa. Tapi seeloknya cikgu pakai akaun Gmail lah. Kejap saya ingat akaun. Create yang baru ke Cikgu Duan? Pakai akaun biasa cikgu tak apa. Akaun Gmail biasa tak apa. Saya semua akaun saya dah login sebenarnya tu, jadi saya tak buat yang baru. Kalau saya buat create one, dia akan masuk paparan yang saya dah saya dah ada. So saya dah ada lah, saya dah pakai akaun Gmail yang dah sedia ada. So sebenarnya kalau cikgu masuk ke office.com ni sebenarnya kita nak tukar nama, sebab sijil dalam Microsoft Education Center nanti dia akan by nama cikgu. So itu yang bahaya kalau cikgu tiba-tiba nama cikgu adalah contohnya nama saya Muhammad Ridwan Mazlam, saya bubuh one saja. So nanti paparan dalam sijil, contoh saya tunjuk contoh sijil Okey, ni contoh sijil. Saya view certificate. Sekejap saya download. Okey, sekejap. Cikgu akan tengok sijil saya macam mana yang dia akan paparkan dalam Microsoft. Okey, ni dia akan keluar macam ni, Muhammad Ridwan Mazlam. So kita nak nama nanti sama macam ni. So dalam sijil Microsoft Education Center nanti dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey. Okey cikgu. Dah boleh daftar dah? Tak. Tak boleh daftar lagi? Cikgu dekat dengan phone dengan laptop tu jadi bergaung tu. Okey. Cikgu sign in, cikgu dapat paparan Educator Center, cikgu sign in. Dia akan minta sign in betul. So cikgu masuk email cikgu, email apa-apa cikgu, email yang cikgu gunakan, cikgu tekan next. So paparan apa yang keluar? Kalau dia kata akaun ni tidak diregister, cikgu registerkan akaun tersebut. Okey, kalau cikgu tak dapat paparan macam ni, cikgu buat can access your account. Dah. Can access your account, cikgu ambil personal account. Okey, personal account, dekat sini lah account yang cikgu isikan untuk cikgu punya account Gmail biasa cikgu. Boleh cikgu? Okey. Dah dapat, cikgu akan dapat paparan ni, paparan Microsoft Education Center. Ada lambang dekat sini cikgu, ataupun lambang nama cikgu. Kalau nama Muhammad Ridwan, dia ada MR dekat sini. So dekat sini cikgu klik saja. Cikgu klik dekat redeem achievement code. Dapat cikgu? Tak dapat. Lepas masuk, lepas sign in. Itulah saya minta untuk share desktop untuk tengok akaun cikgu tu. Saya tak dapat lah tu. Yang lain dapat ke tak? Setakat ni dah 20 orang masuk. Saya tak tahu semua. Yana dapat ke tak? Dapat. Dapat. Okey, kalau dapat Ridwan tak boleh. Saya tunjuk besar dah. tak nampak. Cikgu guna akaun tu. Okey, yang dapat, tak apa, yang tak dapat nanti cuba login lah. Okey, tengok apa yang berlaku dekat sini Okey, kalau contohnya saya sign out balik. Bila saya sign in, saya akan masuk akaun Gmail yang register yang saya bersama dengan Microsoft, iaitu akaun Gmail saya. So saya akan dapat paparan seperti ini. Okey, selepas ni kalau cikgu-cikgu dah test dapat paparan seperti ini, saya nak tengok macam mana cikgu nak redeem code yang saya bagi tadi Yang ni. Ni TMFE apa semua ni, cikgu redeem code ni, cikgu ambil code ni.
Okey. Jadi macam mana cikgu nak redeem kod ni, sebab saya dah ajar 1 jam ni, akan dapat point kepada cikgu dan berkemungkinan akan dapat sijil kepada cikgu. Nanti kita akan tengok dapat atau tak sijil. Okey, cikgu klik dekat ikon atas ni, nama cikgu ni, dekat bahagian email tu. Okey, cikgu redeem achievement code. Ada my profile, ada redeem achievement code dan sign out. Okey, cikgu klik redeem achievement code, dia akan keluar kod. So reading code ni lah yang saya kata tadi, saya bagi tadi, cikgu ambil TMME2F620. 20 maksudnya tahun 2020. Okey, baik. Cikgu redeem. So redeem, cikgu akan dapat reading code tu, dia kata congratulations, you complete the following training, custom training. Baik, cikgu dah dapat cikgu punya point dekat cikgu punya. Macam mana cikgu nak tengok point? Pertama sekali cikgu log out dahulu. Sign out dulu. Cikgu sign out dulu, lepas tu cikgu sign in semula sebab kita nak tengok ada kat sijil. So, cikgu sign in balik. Cikgu klik dekat sini dan cikgu klik my profile. So, di my profile itulah segala-gala yang ada pasal cikgu lah berkenaan dengan transkrip cikgu isi tadi. Baik, untuk saya tengok transkrip yang saya isi tadi, baik saya tengok view transkrip. Ni, dekat atas view transkrip. Saya akan download transkrip saya. Okay. Kita nak tengok data yang dimasukkan tadi. So, saya download sekejap. Okay, banyaknya sebab saya dah buat daripada tahun lepas. So, banyak ni dah complete. Ni semua sijil ni. So, kalau cikgu tengok dalam Microsoft ini, di Microsoft Educator Center ni, ada macam-macam sijil ditawarkan untuk cikgu. Tapi cikgu kena buat lah. So, ni saya punya data. So, dah banyak lah. Dah lama lah. Ni tahun 2019 lah. Start 2019, 18 bulan 1 2019 saya start. Okey, so saya tengok data. Sekejap transkrip. Yang ini yang dah redeem pada 4 bulan 6 2020 hari ni ya. So, cikgu akan dapat 1,500 poin. Secara automatik, cikgu dapat sijil. Kalau tak percaya, cikgu klik dekat profile tu, cikgu akan dapat satu sijil dekat sini. Ada satu badge ke atau 2 badge ke? Badge ni, ini nama badge. Lepas tu cikgu klik view detail, dekat situ ada sijil. Dapat tak cikgu? Siapa yang dapat sijil? Tengok. Cikgu Nan, hebat. Kemah bosku. Dapat sijil. Okey. Kemah. Okey, satu sijil. Baik, sijil ni certificate of recognition. Recognition. Maknanya sijil pengiktirafan. So, sijil pengiktirafan dalam ESPL KPM dah masuk dalam modul bukan modul pembelajaran cikgu Sijil tu termasuk dalam kita punya sumbangan profesional. Jadi Cik Nan dia dah dapat sijil pengiktirafan lah. Okey. Ni Kemah. Download lalu. Okey. Siapa lagi dapat? Tak lepas. Tak lepas lagi. Apa? Cuba. Kalau Cik Nan dapat, tak orang lain tak boleh dapat. Okey. Kena tengok balik video ni semula. Okey, tak apa. Cik Nan, cuba tunjuk dekat profile. Bukan situ, bukan. Bukan dekat Microsoft Educator Center ni. Okey, padam yang tu. Okey, cuba tengok. Okey, setakat ini, okey, pergi AAR tu. Okey, profile. Okey, baik, cuba turun bawah. Okey, setakat ini Cik Nan dia ada satu badge. Badge ni adalah Certified Microsoft Innovator Educator. So, view detail yang tu lah yang sijil yang dikeluarkan. So, Cik Nan dah dapat Microsoft Educator Center. So, orang lain pun sebenarnya semua orang bila dah redeem code, insyaAllah akan dapat lah Certified Microsoft Innovative Educator ni. So, untuk PKP ni, ni dah boleh download dah tu. Action dia. Dapat download. Okey, cikgu dah dapat satu sijil. Sijil daripada Microsoft, pengiktirafan daripada Microsoft. Okey, baik. Siap download dah. Baik, saya share dulu. Terima kasih Cik Nan. Sudi share desktop. Sijil yang dah dapat. Baik, orang lain pun boleh dapat dekat sini pun macam-macam. Okay, kalau saya klik dekat Educator Center, dekat sini cikgu boleh explore learning path. Apa bunyi macam mana ni? Okey.
Pas. Okey, cikgu boleh explore course. Cikgu browse course. Jadi dekat course sini cikgu boleh ikuti presenter dekat sini lah untuk cikgu dapatkan sijil lagi. Okey, dekat sini akan ada ditawarkan point dan ada ditawarkan sijil. Macam ni hanya ditawarkan point lah. So untuk tengok yang ditawarkan sijil, cikgu klik dekat browsing pair. Okey, contohnya saya nak tengok mana yang ditawarkan sijil. Okey, baik. Yang ni ditawarkan badge dan sijil. Okey, baik. So, bila buka yang ni, cikgu akan klik open course dan cikgu kena complete kan untuk siapkan semua ni. So, dapat settlekan semua ni, cikgu akan dapat 3,000 point dan cikgu akan dapat sijil ni. So, banyak cikgu boleh dapatkan sijil. So, ada banyaklah saya tak tahu. Bila saya download sijil yang saya ada ni pun, saya rasa adalah kot berpuluh kot. Banyak ni. Buka balik data tu kot. Okey. Baik, ada soalan berkenaan dengan Microsoft Educator Center. Baik, apa kelebihan Microsoft Educator Center? Baik cikgu yang ni mungkin soalan ni tak ditanya tapi saya yang jawab ni. Baik, apa kelebihan Microsoft Educator Center? Baik, kelebihan Microsoft Educator Center yang cikgu-cikgu sebenarnya itu yang saya terjebak dalam Microsoft Educator Center bulan 12 baru ni yang saya pernah bercakap berkenaan saya terpilih dalam top 30 untuk MIE Expert. Microsoft Educator. So untuk dapat MIE Expert saya kena hantar lesson plan. So lesson plan disubmit, insyaAllah ni bulan 5 nanti dia akan dibuka. Dia akan buka permohonan cikgu-cikgu untuk dapatkan MIE Expert. So cikgu kena submitkan cikgu kena submit lesson plan ke Microsoft dan Microsoft akan check cikgu punya lesson plan dan kalau berjaya nomination cikgu bulan 9 nanti dia akan keluarkan list untuk MIE Expert. Baik, saya tunjuk sekejap dia punya list MIE Expert. Okey, MIE Expert list MIE Expert jap. Okey, ni dia orang akan keluarkan list untuk MIE Expert. Yang ni macam ni contoh ni semua negara dia akan keluarkan MIE Expert. Siapa yang terpilih untuk dapat MIE Expert. So, bila berjaya dapat MIE Expert, cikgu akan terpilih untuk menyertai bootcamp daripada Microsoft. 30 orang dipilih. Macam saya baru ni bulan 12 terpilih untuk pergi ke Australia. Sepatutnya bulan 3 ni pergi. Bukan saya pergilah, yang terpilih hanyalah lebih kurang ada 5 atau 6 orang. Jadi semuanya ditaja oleh Microsoft. Kalau berjaya, semuanya ditaja oleh Microsoft untuk pergi ke Australia. So kelebihannya cikgu, sijil yang cikgu dapat dalam Microsoft semuanya percuma. Dan kalau cikgu bertuah, cikgu dapat pergi luar negara pun semuanya ditaja oleh Microsoft. So antara kelebihan ni dia tak sama seperti Google Google Education, GCE untuk dapatkan GCE, Google Certificate Educator yang ramai-ramai dapat GCE level 1, GCE level 2 itu berbayar je. Berbanding dengan Microsoft. Baik, ada soalan berkenaan dengan Microsoft Educator Center? Tak ada. Okey, tak ada. Saya bagi link untuk sijil malam ini. Ni sijil ni khas yang cikgu akan dapat sijil daripada The Classroom. Tadi cikgu dapat daripada Microsoft. So 2 sijil cikgu akan dapat lah. So malam ni seramai, sekejap saya cek, lebih kurang 19 orang atau 18 orang yang mengikuti webinar ni. Saya tunjukkan link untuk ke sijil. Baik, cikgu pergi link ke sijil ni. gg.gg/dcr2020teams. Okay, cikgu pergi ke laman web ni gg.gg/dcr2020teams. Cikgu pergi laman web ni dan cikgu isikan butiran yang diperlukan. Pastikan IC cikgu betul. Jangan salah isi cikgu. Salah isi IC, cikgu tak dapat nanti sijil. Salah isi nama, nanti cikgu kan nama dalam sijil tercatat dengan nama yang salah tu. Jadi cikgu isi nama betul-betul dan isikan IC tu betul-betul cikgu Baik. So, yang ini untuk respon saya akan tengok yang cikgu isi. Baik, cikgu boleh isi sekarang. gg.gg/dcr2020teams.
Dah cikgu? Dapat? Sekejap. Okay. On the way, on the way. Okey, cepat. Saya nak tengok respon ni. Maknanya kalau masuk respon ni maksudnya cikgu dah isi dah tu. Buat jam pukul 10 dah. Okey, beres. Okey, ada satu respon Awin. Awin laju sokmo dia. Betul ni 49 eh? Pasal dua. Awin? Betul. Okey, Jangan sangsi. Sebab macam pelik lah pula. Okey Betul lagi. Pastikan nama dan IC betul Saya tak nak nanti CJ cikgu tercatat salah dia punya IC ataupun nama. Puan, tanya kejap yang Microsoft Educator tu kan. Kita masuk email Yahoo. Okay. Lepas tu dekat profile tu tak keluar nama. Jadi maksudnya baik, kena nama buat tu yang yang lain. bukan, tak payah. So maksudnya kita dah register. Baik, untuk nama ditukar, pergi ke office.com. Pergi ke office.com. Sekejap. Bila nama malam ni daftar api pembuat bina tiga Ini kita nak tukar nama saja. Okey, office.com ni tugasnya tukar nama. Kita tak boleh tukar nama dekat Microsoft kita. Baik, pergi ke office.com. Cikgu klik dekat office.com. Cikgu akan dapat paparan. Bila sign in saja, sign in pastikan sign in akaun Yahoo tadilah. So, untuk tukar nama, cikgu klik ke atas. Klik atas kan? Klik ke atas nama ni dekat nama window. Lepas tu klik dekat my profile. Klik dekat my profile. So dekat sinilah cikgu Win boleh edit ada nama. So saya tak boleh edit name. Nampak? Boleh? Okey, try lagi kejap. Okey, so edit name ni, edit nama sini, lepas tu sign out. Lepas dah edit name ni, sign out, lepas tu pergi balik dekat Microsoft Education Center, sign out, lepas tu sign in balik. InsyaAllah lah nama akan paparkan. Okey, setakat ni 2, 3, 4, 5 orang dah daftar. 6 orang dah daftar. Okey saya takut ada terlepas pandang. 7. Okey, ada soalan lagi berkenaan dengan Microsoft Teams ataupun dengan Microsoft? Cikgu Ridwan ada buat dah ada dalam YouTube tadi kalau nak anu semula, nak belajar semula. Saya akan bila saya dah stop record ni, nanti saya akan masukkan dalam channel YouTube saya ni. Nanti boleh rujuk kat situ lah. Kena tengok balik lah. Orang tua slow sikit. Tak apa, slow tak apa, janji dapat. Lepas tu kalau nak tulis dekat SPLG boleh? Nak masuk key in dalam SPLG? Untuk masuk SPL KPM, ada 2 tadi CJ dapat kan? Okey, baik. Saya tunjuk SPL KPM Okey, ni paparan SPL KPM modul individu. Sekejap saya masuk modul individu. Okey, ni modul individu. Kalau saya masuk IC. Okey, untuk isi yang DC, Digital Classroom punya tadi akan dapat CJ nanti. So untuk isi, cikgu klik dekat pembelajaran Kediri. Sebelah kiri pembelajaran Kediri. Cikgu klik dekat senarai pembelajaran Kediri. Jangan ambil webinar, ambil senarai pembelajaran Kediri. So klik dekat senarai pembelajaran Kediri. Ada e-pembelajaran, ada pembacaan buku. Klik dekat e-pembelajaran. So tambah aktiviti dekat sini. Okey. Okey, tambah aktiviti. Inilah jenis pembelajaran, ambil lain-lain. Sila nyatakan sekiranya yang lain. Type sini Digital Classroom. Sebab Digital Classroom yang keluarkan sijil. So tajuk dia ikut tajuk sijil, jumlah masa aktiviti. Kalau sekarang ni saya letak 1.5 jam. Okey, letak 1.5 jam. Tarikh hari ini 6 bulan 4.
Lepas tu sumbangan bahan tak ada lah. Lepas tu simpan. So simpan saja sijil tersebut, tunjuk dekat Eswiladak dan nanti Eswiladak akan sahkanlah kita punya pembelajaran. Boleh cikgu? Okey. Terima kasih. Boleh kan? Boleh. Untuk siapa yang dapat sijil daripada Microsoft macam tadi Cik Nan dah tunjuk kan. Untuk sijil Microsoft, dia kena klik dekat aktiviti lain PPB. Lepas tu dia kena klik dekat senarai aktiviti PPB. Lepas itu dia akan masuk kepada sumbangan. Tambah aktiviti. Dekat sini dah masuk ni. Professional, individu, tajuk program Microsoft Center tadi. Tariklah semua, ikut tarikh sijil dikeluarkan. Kalau hari inilah naik ke 4. Lepas tu peringkat dekat sini masuk peringkat antarabangsa. Sebabnya sijil yang dikeluarkan tu bukannya tanda tangan daripada Malaysia, tetapi Anthony Salcito ni President Worldwide Education. So dunia pakai. So yang tu dia masa antarabangsa, surat rujukan apa tak payahlah. Okey, lepas tu simpan. Yang ni untuk pembelajaran kita atau profesional kita, sumbangan kita. Sebab dia panggil Certified of Recognition. Ni, Certified of Learning Pad Completion. Certified yang ni Learning Pad Completion ni yang kita selesaikan kita punya modul. Yang tadi yang Cik Nan dapat tu adalah sijil yang dia dapat pengiktirafan daripada Microsoft bahawa dia dah berjaya masuk dalam komuniti Microsoft lah. Sebab tu dia nama dia tukar daripada Microsoft, dia kata Center, dia tukar kepada Microsoft Innovative Educator, MIE. Okey, boleh? Okey, 16 setakat ni berdaftar. Ada kalau ikutkan 2 atau 3 orang lagi yang sepatutnya daftar lah. So saya tunggu sampai pukul 10.30. Kalau tak ada dah, maknanya senarai nama ini akan saya jadikan sebagai sijil lah. So sijil nanti saya akan maklumkan dalam Telegram. Baik, untuk download sijil nanti, baik saya tunjuk sedikit untuk download sijil nanti cikgu pergi ke laman web ni cikgu. Yang pernah dapat tahu dah. Yang tak tahu lagi, cikgu kena klik dekat insert.my ni. Insert.my. Lepas tu cikgu akan dapat paparan seperti ini. Baik, nanti saya akan bagi kod download sijil. Okey, cikgu klik dekat atas ni download sijil. Cikgu masuk IC cikgu. Lepas tu kod download nanti saya akan bagi. Bila dah siap semua, dah upload dalam database apa semua, nanti saya akan bagi kod download. Dan cikgu download sijil cikgu sendiri. Okey, boleh faham Okey. So tak adalah kata minta sijil. Tak, semuanya dah buat ada dalam sistem ni. Okey. Okey, ada soalan lain? Okey. Selepas pada ni, habis di malam ni, saya nak tanya cikgu-cikgu. Cikgu nak belajar apa lagi? Saya tak tahu apa cikgu nak belajar. Jadi saya tanya cikgu, apa cikgu nak belajar lagi? Ni soalan, bukan soalan power ni, soalan jarang orang bagi ni, nak tanya cikgu apa yang cikgu nak belajar. Berkenaan dengan digital platform learning kita. Apa cikgu nak belajar? Kalau tak terfikir malam ni, cikgu masuk dalam Telegram, nanti saya akan tunjukkan cara macam mana. Kalau cikgu kata macam ni, macam mana nak buat form untuk sesi kaunseling. Senang, saya tak nak dah menulis-nulis, saya nak menaik je. So kita gunakan platform Google Form. Okey, so nanti saya ajar cara guna Google Form. Sebab baru tu saya dah ajar. Cuma kalau cikgu tak terlibat malam ni, cikgu nak belajar pasal Google Form, kita belajar tentang Google Form. Lepas tu cikgu kata macam mana nak buat sesi kaunseling. Budak-budak ni tak nak bercakap in front tu, depan mata kita. So kita boleh gunakan platform Teams ni untuk budak itu buat sesi kaunseling sama dengan kita. Sama konsep, cumanya perbezaan adalah menggunakan teknologi. Dia kata pula, macam mana nak buat budak-budak ni nak belajar pasal kita nak belajar tentang apa contoh kartun, kita nak buat majalah, bukan majalah, komik kartun menggunakan PowerPoint pun saya boleh ajar. So dia menggunakan PowerToon. Okey, yang tu dalam aplikasi PowerPoint online. Yang tu pun boleh belajar, dekat situ pun boleh buat. So kalau cikgu-cikgu kaunselor pun kalau berminat untuk buat PowerToon punya ataupun kartun punya versi,
pun boleh kita belajar kat situ. So apa lagi yang cikgu nak, nanti cikgu maklum dalam Telegram. Baik, ada soalan sebelum saya mengundur diri? Okey, tak ada So tak ada apa-apa. Terima kasih cikgu bersama dengan saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Duan. Terima kasih Cikgu Duan. Sama-sama, terima kasih juga dan kita jumpalah lepas ni kalau ada Cik nanti Wan. saya maklumkan Terima kasih. Cikgu Ridwan. Terima kasih. Terima kasih Wan. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih kepada Cik Nan dengan Kak Yana bersama dengan kita malam ni. Pegawai JPN turut bersama dengan kita memantau. Okay, kerja-kerja buat kaunselor bukan kata kita duduk saja. Jadi sebenarnya kita belajar sesuatu sementara mengajar pelajar-pelajar kita. Okey. Itu saja. Terima kasih. Cik Nan ada nak cakap apa-apa? Kak Yana ada nak cakap apa-apa tak? Cakap tak apa Cik Nan. Tak ada apa, cuma nak cakap terima kasih sebab membantu kita semua. Balik jengka ke Kak Yana? Tak lepas. Tak lepas dah. Okey, selamatlah. Okey, terima kasih Cik Nan. Terbuka gitu saja. Okey, bye. Okay, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Hang up yang ni Jangan lupa hang up kan nanti kan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, bye. Thank you. Okay. Jumpa lagi. Terima kasih. Dah balik? Ha? Ni.